Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Perbincangan tentang tidak puas hati dengan Islam. Ada orang Islam tak puas hati dengan Islam. Kalau orang kafir tak puas hati dengan Islam, hijrah dia. Yang kita pelik dan ajaibnya, orang Islam tak puas hati dengan Islam. Jadi mereka tak puas hati dengan Islam. Di antaranya kita telah timbulkan nukilan kata-kata ulama, penjelasan para ulama mengenai sebab-sebab yang menjadikan seorang itu murtad, menjadi kafir wal-iyaz billah. Nukilan yang pertama, pengarang kita ini telah ambil daripada kitab Az-Zawajir an Irtikabil Kabair daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah. Itu yang pertama. Nukilan yang kedua, sambungan pada kali ini dalam siri yang ke-37 ini, iaitulah nukilan daripada kata-kata Imam Syekh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah mengenai ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Maksudnya, dan siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir wal iyaz billah. Surah Al-Maidah ayat 44 ini, kata Syekh, dan tidak syak lagi bahawa orang yang i'tiqad bahawa tidak wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah kafir. Kita beriktikad tak wajib jalan undang-undang Islam, kafir orang itu. Kalau kata wajib, cuma kami nak ikut orang putih pasti buat, itu termasuk dalam kategori lain pula. Kategori yang kita sebut tadi, apakah dia menghina, apakah itu panjang dah cerita, kita dah hurai di dalam bab ini lepas. Tapi kalau pegangan dia, iktikad dia, memang Islam tak boleh buat, memang tak boleh laksana huru-hara, ekonomi tak mari, negara jadi mundur, maka ini masuk dalam kategori yang telah kita jelaskan sebelum ni. Kerana apa sebabnya? Orang yang iktikad bahawa tidak wajib berhukum dengan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah kafir wal iyaz billah. Kerana tidak ada suatu umat pun, melainkan umat itu disuruh pimpinannya menghukum dengan hukum yang adil. Tetapi kadang-kadang keadilan pada pegangan mereka ialah apa yang ditunjuk ajar oleh orang tua mereka. Dia kata, hak ni hak betulnya, hak ditinggal ada orang putih. Maka banyak orang yang mendakwa Muslim, dia dakwa dia ni Muslim, menghukum berdasarkan adat istiadat mereka yang Allah tidak turunkan. Adat tu adat ini, koman tu koman ni, koman law dia panggil. Berapa? Seperti kumpulan ahli badui zaman dahulu. Mereka berpendapat hukum-hukum orang tua mereka lah yang mesti diamalkan, bukan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tak bagus. Hak bagusnya, hak lurek tinggal. Inilah yang dikatakan kufur. Meskipun ramai manusia yang telah memeluk Islam, tetapi mereka masih menghukum dengan adat istiadat yang berlaku dan yang diperintah oleh pemimpin mereka. Sekiranya mereka ini mengetahui bahawa wajib menghukum dengan hukum Allah, tetapi mereka tidak mengamalkan, bahkan mereka bertegas boleh menghukum dengan yang lain daripada hukum Allah, maka mereka menjadi kafir wal iyaz billah. Ini petikan daripada kitab Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah karangan Syekh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah rahimahullah. Nukilan yang ketiga, dalam tajuk ini juga penulis syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abi Al-Iz Al-Hanafi rahimahullah berkata, di sini ada satu perkara yang harus difahami, iaitu menghukum dengan yang selain daripada hukum Allah kadang-kadang membawa kepada kufur dan terkeluar daripada Islam. Hukum demikian adalah menurut keadaan hukum hakam itu. Sekiranya i'tikad bahawa
menghukum dengan hukum Allah wajib, boleh dipilih atau boleh dipandang ringan, padahal ia yakin bahawa itu adalah hukum Allah, maka sikap yang demikian adalah kufur yang nyata. Wal'iyadzubillah. Supaya saya yakin hukum Allah ni kena buat, tapi hukum ni tak sesuai zaman sekarang ni, kita ni kata sama juga, masih lagi. Cuma kita kata kita yakin, kita nak buat, tapi ada halangan, berusaha nak hilangkan halangan. Jadi kena letak dalam kepala kita, itu yang wajib kena buat. Jangan letak halangan dulu, letak nak buat dulu. Manusia sekarang ni letak halangan dulu. Halangan tu halangan ni, beribu halangan, cari alasan sebab tak nak buat. Macam kita lah juga, kalau orang panggil kita tak nak pergi rumah dia, macam-macam kita buat alasan tak. Mula-mula pergi kepala, lepas tu tak boleh, tak boleh makan, pasal sakit perut, satu anak pula sakit perut, mak dia pula tak segar, sebab tak nak pergi. Jadi cari cerita yang melepaskan dia. Itu petikan dari kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Petikan yang keempat, berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat, apa hukmal jahiliyyati yabghun, maka apakah hukum jahiliyah mereka menghendaki? Muna hukum jahiliyah ke? Surah Al-Ma'idah ayat 50. Allah mengingkari mereka yang berpaling daripada hukum Allah yang muhkam. Muhkam ni yang teguh dah, yang tak ada kesamaran lagi, tetap. Seperti haram judi, haram zina, haram riba, tetap tu. Tak ada tasyabuh apa dah. Yang mengandungi segala jenis kebaikan, yang menyekat segala jenis kejahatan menuju kepada hukum yang lain. Tak mau Islam. Yang berupa pendapat, kehendak dan istilah rekaan manusia yang tidak bersumberkan syariat Allah, sebagaimana ahli jahiliyah menghukum dengan hukum-hukum yang sesat, yang berdasarkan fikiran dan hawa nafsu, seperti mana orang-orang Tatar bahasa Mongolia menghukum dengan undang-undang hak milik yang diambil daripada raja mereka Genghis Khan, di mana Genghis Khan telah membuat undang-undang yang disedut daripada beberapa agama, Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Jadi kan dia ambil belakang, lepas tu dia buat. Atau undang-undang kita sekarang ni lah, undang-undang orang putih hari ni. Dan banyak daripada hukum itu berdasarkan kepada fikiran hawa nafsu manusia. Dan jadilah undang-undang itu dalam kalangan anak cucunya sebagai syariat yang mesti diikuti, di mana ia mengutamakan undang-undang ini daripada hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sesiapa yang berbuat demikian, kata Ibnu Katsir, maka ia adalah kafir, wajib memeranginya hingga ia kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menghukum dengan hukum-hukum yang lain dalam isu-isu yang besar atau yang kecil. Lihat tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsir ayat apa hukmal jahiliyah yabghun, surah Al-Ma'idah ayat 50. Nukilan yang kelima, berkata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah sebagai komentar di atas penegasan Ibnu Katsir tadi, apakah harus dalam syariat Allah bahawa orang-orang Islam menghukum dalam negeri mereka dengan hukum-hukum yang diambil daripada undang-undang orang Eropah yang tidak beriman kepada Allah, malah dengan undang-undang yang bercampur dengan fikiran dan hawa nafsu manusia? Mereka boleh mengubah dan meminda undang-undang itu mengikut kehendak mereka. Enakman tu enakman ni. Orang-orang yang mengadakan undang-undang itu tidak pernah peduli apakah undang-undang yang direka itu betul dengan syariat Islam atau tidak. Tak tanya Islam dah, dia tanya majoriti. Berapa ramai orang sokong? Sokong? Setuju? Setuju. Tepuk meja. Habis. Tak tanya Quran, tak tanya hadis. Ni. Mengikut sejarah umat Islam yang diketahui, umat Islam tidak difitnah melainkan pada masa pemerintahan bangsa Tatar, yang merupakan masa kezaliman yang paling teruk. Di samping itu, umat Islam tidak tunduk pada mereka selama-lamanya. Bahkan Islam dapat memenangi bangsa Tatar, lalu menjadikan mereka Muslim, dan hilanglah kesan budaya peninggalan mereka dengan sebab tegaknya umat Islam
di atas agama mereka. Dan oleh kerana undang-undang yang zalim sumbernya daripada pemerintah yang berbangsa Tatar di masa itu, maka tidak ada seorang pun daripada umat Islam yang bergabung dengan mereka, mempelajari undang-undang mereka, dan tidak pula mengajar kepada anak cucu mereka, lalu hilang budaya dan corak pemerintahan mereka. Alhamdulillah, orang masa itu sedar. Orang zaman kita hari ini habis pakai anak cucu, hantar ke sekolah orang putih, ngaji undang-undang orang putih, hilang syariat Islam. Nak macam mana tekanan? Kalau tidak, tak boleh kerja, kan? Tidakkah kita melihat bagaimana hebatnya serangan Al-Hafiz Ibn Katsir pada abad ke-8 terhadap undang-undang baru yang diadakan oleh musuh Islam, Genghis Khan. Ibn Katsir begitu menyerang. Tidakkah kita melihat bagaimana Ibn Katsir mensifatkan keadaan umat Islam pada abad yang ke-14 ini? Teruk Ibn Katsir cerita dalam kitab dia. Itu adalah satu masa sahaja dari masa segolongan daripada pemerintahan mereka. Setelah berlalu masa dengan cepat, mereka bercampur dengan umat Islam, lalu hilanglah kesan-kesan peninggalan mereka. Orang dulu, kalau bercampur dengan orang kafir masuk Islam. Selama kita hari ini, wal'iyazubillah, bercampur dengan orang kafir, kita nak jadi kafir. Ini yang jadi masalah kita hari ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kadang-kadang anak orang Islam ini lebih putih daripada orang putih lagi. Perangai lebih putih daripada orang putih. Orang putih tak apalah, dia kafir. Orang Islam tu apa yang lebih teruk pada orang putih lagi? Ini soalan dia. Kemudian, keadaan umat Islam hari ini lebih buruk dan lebih zalim daripada mereka. Allahu Akbar. Lebih buruk dan lebih zalim, kata di Ahmad Syakir. Kerana kebanyakan umat Islam hari ini hampir-hampir bergabung dengan undang-undang rekaan manusia yang menyalahi syariat Allah, di mana undang-undang ini adalah serupa dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kafir daripada bangsa Tatar dahulu. Undang-undang inilah yang direka oleh manusia yang mendakwa Muslim. Kemudian undang-undang ini dipelajari oleh generasi Islam. Bapa dan anak masing-masing berbangga. Anak-anak saya hebat semua, law belaka. Mereka serahkan urusan mereka kepada pendukung undang-undang ini. Mereka menghina siapa sahaja yang menyalahi mereka, serta mereka gelarkan orang yang mengajak mereka kembali kepada hukum Allah dan syariatnya dengan golongan kolut, golongan yang tidak bertamadun, dan lain-lain geralan yang sangat jijik. Hari ini pula ditambah dengan golongan teroris, golongan pengganas apabila kita nak ajak manusia kembali pada Quran dan hadis. Pengganas nak balik pada Quran dan hadis. Balik pada orang-orang putih itu, baru hebat, baru orang betul. Ini balik kepada ajaran tok nenek moyang yang tak bersandar kepada syariat. Ini betul. Inilah yang kita kena puja dan kita kena puji. Orang yang ajak kepada Quran hadis dikeji, dijatuh hukum, belum tanya lagi teroris dah. Pengganas dah. Allahu Akbar. Bahkan mereka turut masuk campur dalam hal pemerintahan dengan syariat Islam. Mereka bercita-cita mengubahkan syariat Islam dengan undang-undang baru rekaan mereka. Kadang-kadang mereka menggunakan uslub berlembut dan bermesyuarat. Kadang-kadang dengan uslub menipu, dan seringkali mereka menggunakan uslub kekerasan. Mereka melarang dengan terus terang, mengatakan mereka ingin mengasingkan agama daripada pemerintahan dengan tidak malu kepada sesiapa pun. Kalau begini keadaannya, maka apakah harus bagi orang-orang Islam menyokong dan mendukung syariat baru rekaan manusia ini? Atau apakah harus bagi seorang Muslim menghukum dengan undang-undang ini dan berpaling daripada syariat Allah? Abadan, sama sekali tidak harus. Saya berharap, kata Ahmad Syakir, tiap-tiap Muslim yang mengetahui agamanya, beriman dengan agamanya secara ijmal, secara umum, dan tafsil, secara terperinci. Beriman dengan Al-Quran, sebuah kitab muhkam, kitab yang teguh, yang tidak datang kebatilan daripada hadapannya dan daripada belakangnya. Ia mengetahui bahawa taat kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara wajib yang qat'i dalam setiap keadaan. Ia tidak akan mengaku bahawa menghukum dengan undang-undang ini adalah betul. Bahkan akan tetap mengaku bahawa menghukum dengan undang-undang ini adalah betul. Malah akan tetap bertegar dengan setegas-tegasnya bahawa pemerintahan tersebut adalah batal daripada asal lagi,
yang kita tidak boleh terima dan tidak boleh membetulkannya. Sesungguhnya hal undang-undang rekaan manusia itu adalah terang, sebagaimana terangnya matahari. Ia adalah kufur yang nyata, yang tidak perlu ragu-ragu lagi, dan tidak ada alasan lagi bagi sesiapa pun yang mengaku Muslim untuk beramal dengan undang-undang itu atau patuh kepadanya. Maka sesiapa orang yang hendaklah menjaga diri, maka setiap orang hendaklah menjaga diri, kerana setiap orang juga bertanggungjawab terhadap dirinya. Kata-kata Ahmad Syakir ini dipetik daripada kitab Umdatul Tafsir. Umdatul Tafsir ketika menghuraikan ayat yang tersebut tadi. Allahu Akbar. Berkata Syekh Ahmad Syakir lagi mengenai orang yang mengingkari hukum denda ke atas pencuri. Ini adalah hukum Allah kepada pencuri lelaki dan perempuan. Hukum yang terang lagi jelas daripada lafaz dan makna. Tidak ada sebarang kebarangkalian dan syak pada sabitnya hukum ini dan pada pengertiannya. As-sariq was-sariqatu faqta'u, jelas dalam Quran. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan dia kalau cukup syarat dia lah. Apa Ibnu Katsir kata? Ini adalah hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melaksanakan perintah Allah kepada lelaki dan perempuan yang mencuri, iaitu memotong tangan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertegas dengan yang bermaksud, sekiranya Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mencuri, saya akan memotong tangannya. Nabi bertegas, kalau anak aku sendiri, aku potong tangan dia. Perhatikan bagaimana penjajah barat mempermain-mainkan agama kita, menetapkan undang-undang wasaniyah, undang-undang berhala, rekaan mereka sebagai ganti hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka mendidik orang-orang kita supaya membenci kepada hukum ini dan mengajar mereka supaya berani mengeluarkan kalimah kufur dengan mengatakan hukuman ini adalah kejam, tidak sesuai dengan zaman kemajuan dan tamadun. Mereka menjadikan hukuman ini sasaran untuk diejek-ejek. Hari ini pula tuan-tuan duk main pula dalam YouTube, buat cerita pendek perli hukum Allah. Kita minta kepada orang yang duk main-main ni, nasihatlah kepada mereka biar bertaubat sebelum mereka mati. Hasil daripada ni pemikiran penjajah masuk. Dan natijahnya penjara-penjara di negara kita telah penuh dengan ratusan ribu pencuri. Penuh. Yang dengan sebab undang-undang yang mereka kuat-kuasakan ke atas pencuri, yang sedikit pun tidak dapat mencegah dan menakutkan mereka. Apalagi untuk mengubat dan menyelesaikan penyakit yang berjangkit dan berbahaya ini. Memang dia berjangkit. Hak baru masuk, pergi tanya khabar hak lama dalam penjara. Hak lama tu campion dah bab curi. Oh, belajar-belajar, masuk universiti mencuri, keluar daripada penjara, lagi hebat pecah rumah orang. Sebab dia belajar dengan boh dia dalam tu. Ni cerita dia. Kemudian mereka masukkan satu ilmu yang mereka namakan ilmu jiwa ke dalam otak golongan para bijak pandai kita, terutamanya kepada orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal undang-undang. Ilmu ini sebenarnya bukan ilmu dan tidak serupa dengan ilmu yang sejati. Bahkan ia terang-terang adalah nafsu mereka. Tiap orang ketua mereka dalam hal ini masing-masing ada pendapat yang menyalahi dan membatalkan pendapat orang yang menyalahinya. Kemudian kita hendak kuat-kuasakan hukum, ketika hendak kuat-kuasakan hukum potong tangan kepada pencuri, mereka berdalih dan berhujah dengan mengatakan tiap-tiap pencuri itu berlainan keadaan. Dan keadaan ini bertambah buruk lagi manakala pencuri itu boleh bercakap dan boleh berdalih. Peguamnya pula berada di tempat yang menyebabkan ia sendiri masuk neraka. Wal'iyazubillah. Kerana peguamnya yakin dengan kesalahan itu. Dia tahu dah orang itu salah, tapi nak duit juga, nak bela orang ni. Bela lah juga. Ia tidak cuba menafinya, tetapi berusaha meringankan kesalahan itu. Walaupun ia tidak cuba menafikannya, tetapi berusaha meringankan kesalahan itu dengan kajian tentang jiwa orang yang mencuri dan suasana sekitarnya. Nak berpah juga orang curi ni. Sebab nak dapat duit. Itu saja. Kata Ahmad Syakir, saya pernah berbincang dengan beberapa orang bijak pandai mereka. Maka jawapan mereka ialah, hukum Al-Quran tidak sesuai dengan zaman kini. Orang bersalah diibaratkan seperti pesakit yang mesti dirawati, bukan diseksa. Apakah mereka tidak ingat kepada firman Allah dalam hal ini? Innama jaza'an bima kasaba nakalam min Allah.
Maksudnya hukuman itu sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah. Semua benda ni Allah Ta'ala yang tentukan. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Allah menciptakan segala makhluk. Dia lebih mengetahui dengan hal makhluk. Dia maha mulia lagi maha bijaksana. Dia menetapkan balasan seksa kepada orang-orang yang mencuri dengan nas yang qat'i lagi sarih, lagi terang. Kenapa manusia tidak mengamalkannya? Ini soalan besar. Permasalahan di sini, di sisi kita, orang-orang Islam ialah dasar akidah dan dasar iman. Kita ada dasar. Maka orang yang mengaku Muslim tetapi mengingkari hukuman potong tangan pencuri, kita tanya mereka, adakah engkau beriman kepada Allah? Adakah engkau beriman bahawa Allah pencipta makhluk ini? Kalau mereka menjawab ya, kita tanya pula, adakah engkau beriman bahawa Allah mengetahui sesuatu yang telah lepas dan sesuatu yang akan datang? Adakah engkau beriman bahawa Allah lebih mengetahui hal makhluknya, lebih daripada makhluk mengetahui hal dirinya sendiri, dan Allah lebih mengetahui tentang perkara yang mendatangkan maslahat kepada mereka dan mudarat pada mereka? Kalau mereka menjawab ya, kita tanya pula. Ini dia panggil uslub tanya. Adakah engkau beriman bahawa Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama dan petunjuk yang sebenar, menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dalam urusan agama dan dunia mereka? Kalau mereka jawab ya, kita tanya pula, adakah engkau beriman kepada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah? Ini daripada Al-Quran, potong tangan pencuri dan perempuan ini daripada Al-Quran. Kalau mereka jawab ya, kalau begitu, kenapakah kamu membelangkangi ayat ini? Muntak belangkan ayat ini, pergi ambil orang putih kat depan. Kenapa? Kamu mengamalkan syariat siapa? Mau pakai undang-undang mana? Kalau begitu, selesailah urusannya dan jelaslah hakikatnya. Kerana setiap Muslim, sama ada yang alim atau yang jahil, yang berpengalaman atau tidak, telah yakin bahawa siapa menjawab soalan tadi dengan kata tidak, apa jadi? Berarti ia telah keluar daripada Islam. Kalau dia kata no, saya tak percaya, habis, selesai dah. Boleh cok atas dahi, kafir selalu dah. Dan termasuk dalam gelanggang ar-riddah, murtad. Adapun yang bukan Muslim dan bukan orang yang mendakwa Muslim, maka kita tidak akan berbincang panjang dengan mereka. Dia kafir, macam kepala Cina yang duk lawan hukum hudud hari ni. Bincang apa dengan dia? Dia kafir. Sunatkan dia dulu, baru kita bincang. Kerana mereka tidak beriman dengan apa yang kita imani, dan mereka tetap tidak puas hati, kecuali apabila kita berkata sebagaimana mereka berkata, wal-'iyadzu billahi min dzalik, kita berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Sekiranya orang-orang yang mengaku Muslim itu memikir bersungguh-sungguh, dia memikir betul-betul, nescaya ternyata bahawa jika dipotong tangan beberapa orang pencuri, potong tangan beberapa orang pencuri ni, apa jadi? Dipotong tangan beberapa orang mencuri tiada tahun. Ini kata-kata keramat, pokok menentang hudud. Nescaya negeri kita akan selamat daripada penyakit mencuri, dan tidak ada kes kecurian. Sekiranya orang-orang yang mengaku Muslim itu memikir bersungguh-sungguh, nescaya ternyata bahawa jika dipotong tangan beberapa orang pencuri tiada tahun, nescaya negeri itu akan terselamat daripada penyakit mencuri, dan tidak akan ada kes kecurian. Kalaupun ada, hanya sedikit seperti tidak ada. Ini kata-kata orang analisa lah, orang baik. Dan penjara tidak dipenuhi dengan ratusan ribu pencuri yang mereka jadikan penjara itu sebagai sekolah untuk belajar cara mencuri dan berkhianat. Betul tak betul? Betul. Memang ada. Sekiranya mereka ini tahu, nescaya mereka akan melaksanakan hukum ini, tetapi mereka masih berkekalan di atas kebatilan mereka, agar penjajah dan orang-orang yang mereka anggap maha guru itu berpuas hati. Nak tunjuk ke penjajah sebenarnya.
Dan jauh sekali mereka akan berpuas hati dengan kita. Penjajah bila. Jadi, ini adalah petikan daripada kata-kata Ahmad Syakir ini daripada kitab dia Umdatul Tafsir. Umdatul Tafsir, juzuk yang keempat, muka surat 146-147. Baiklah. Kita berpindah pula pandangan lain pula, iaitulah pandangan fatwa ulama Islam mengenai golongan yang menjadi murtad. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Di antara fatwa ulama Islam mengenai golongan manusia yang menjadi murtad, saya nukilkan jawapan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai golongan An-Nusairiyah. Kenal Nusairi ni? Nusairiyah ni itulah faham pegangnya kepada puak-puak Syria. Sebahagian puak-puak dia tu dipanggil Nusairi, mazhab dia. Apa katanya? Kata Syekh, golongan manusia yang dinamakan An-Nusairiyah ialah semua jenis golongan Al-Qaramitah Al-Batiniyah, adalah lebih kufur daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih kufur daripada golongan musyrikin. Bahawa mereka terhadap umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahaya mereka terhadap umat Muhammad lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir bangsa Tatar, orang-orang Eropah dan lain-lain. Kerana golongan An-Nusairiyah dan Al-Qaramitah menzahirkan di hadapan mata orang-orang Islam yang jahil cinta dan kasih kepada Ahlul Bait, kasih kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada perintah Allah dan larangannya, balasan baik dan seksa, syurga dan neraka, dan tidak beriman kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mana-mana agama yang dahulu. Bahkan mereka takwilkan kalam Allah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, yang dikenali di kalangan ulama Islam dengan takwilan yang mereka reka-rekakan sendiri. Mereka mendakwa takwilan itu adalah ilmu batin. Cerita batin pula. Mereka menganggap mereka berhak dan bebas dalam mengubah nama-nama Allah, ayat-ayat dalam kitabnya dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini berat belakang ni. Berat kita berat. Syekh menyambung lagi dengan katanya, sebagaimana kita maklum bahawa pantai Syam dikuasai oleh orang-orang Nasrani dengan sebab puak-puak Nusairiyah, kerana mereka sentiasa bersama dengan musuh Islam untuk melawan umat Islam. Syekh ni duduk di sana, duduk di Syam, dia tahulah cerita. Dan sebesar-besar musibah terhadap mereka ialah kemenangan orang-orang Islam melawan bangsa Tatar. Mereka memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bilangan mereka itu banyak di kawasan pantai Syam, yang menyebabkan orang-orang Nasrani mudah menjajah kawasan Syam. Kemudian dengan sebab mereka lah orang-orang Nasrani dapat menjajah Baitul Maqdis, Palestin dan kawasan-kawasan lain. Kewujudan mereka di pantai Syam adalah sebab utama bagi kejayaan orang-orang Nasrani. Ketika Allah membangkitkan pemimpin Islam yang berjihad pada jalan Allah, seperti Nuruddin Asy-Syahid, Salahuddin Al-Ayyubi dan pengikut-pengikutnya rahimahumullah, mereka membebaskan kawasan pantai Syam dan negeri Mesir daripada jajahan orang-orang Nasrani dan orang-orang Nusairiyah yang menyokong mereka, di mana mereka telah menjajah negeri Mesir selama 200 tahun. Allah, mereka bersekutu dengan orang-orang Nasrani hingga bangkitlah umat Islam berjihad melawan mereka dan akhirnya dapat membebaskan negeri Syam daripada jajahan orang-orang Nasrani. Setelah bangsa Tatar memasuki negara Islam, mereka membunuh khalifah di Baghdad dan raja-raja di kawasan lain dengan sokongan daripada orang-orang Nusairiyah inilah. Ini Nusairiyah ini yang jadi pemimpin Syria. Mereka ini dikenali dalam kalangan Islam dengan berbagai-bagai nama, seperti Al-Malahidah, orang yang tidak mengaku adanya Allah, Al-Qaramitah Al-Batiniyah, Al-Ismailiyah, kerana mereka mendakwa mengikuti Ismail bin Ja'far As-Sadiq, Al-Khurramiyah, kerana mereka mengikut pengikut Babik Al-Khurrami, iaitu satu mazhab batini
yang lahir di sebelah Parsi dan lain lagi. Nama-nama ini adalah yang mencakupi semua golongan Nusairiyah yang ada, dan ada yang khusus untuk sebahagian daripada mereka, dan tidak syak lagi bahawa jihad melawan mereka adalah sebesar-besar kewajipan dan lebih afdal daripada berjihad melawan orang-orang musyrikin dan ahli kitab yang tidak memerangi orang-orang Islam. Kerana jihad melawan mereka adalah termasuk dalam jihad melawan orang-orang yang murtad sebelum berjihad melawani ahli kitab yang kafir. Dan bahaya mereka terhadap umat Islam lebih besar daripada bahaya orang-orang musyrikin. Oleh itu, wajib ke atas setiap Muslim bangkit melawan mereka kadar kemampuan masing-masing, dan tidak boleh menyembunyikan hal mereka. Bahkan mestilah membuka dan menerang kepada umat Islam supaya mengetahui hakikat mereka. Orang yang berusaha mendakwah mereka dan mencegah kejahatan mereka adalah beroleh pahala yang Allah sahajalah yang maha mengetahuinya. Habislah petikan daripada kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-25 halaman 149. Jadi tamatlah petikan kita daripada pandangan ulama Islam tentang golongan-golongan yang disebut sebagai golongan yang boleh menjadikan murtad wal iyazubillah. Jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan sambung lagi tajuk yang baru, berwaspada mengkafirkan seorang. Ni hari ni orang celupa wuduk ramai. Suka sangat mengkafirkan orang. Orang itu kafir, orang ini kafir sebelum didirikan hujah. Ini satu perbuatan yang salah. Jadi menjadi kewajipan kepada kita tegakkan hujah, barulah kita mahkamah akan jatuhkan hukum ini kepada orang tersebut insya-Allah di dalam perbincangan kita yang akan datang.